أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. قال سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين وإلهام الملائكة المقربين. أن نطق الحديث كتاب الله وخير الحديث نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تعالى في الكتاب العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. صدق الله العظيم. Alhamdulillah, kembali pertama-tama kita merafakkan sendiri kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pada intinya Allah Subhanahu Wa Taala masih lagi memberikan ruang dan kesempatan kepada kita untuk meneruskan kehidupan ini. Seterusnya untuk kita menghabiskan bakti kehidupan kita di atas syukur Allah Subhanahu Wa Taala ini yang bersifat sementara. Di samping itu Allah Subhanahu Wa Taala mengumumkan kepada kita dengan berbagai nikmat dan pemberian, yang mana kalau kita hitung satu persatu nikmat dan pemberian Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita, maka sudah pasti kita tidak dapat menghitungnya, menandakan begitu banyak nikmat dan pemberian yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita. Moga-moga dengan segala nikmat tersebut kita gunakan selaras fikir tentang Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana selamatnya kita pohon pada Allah Subhanahu Wa Taala menggolongkan kita di kalangan hamba-hamba yang sentiasa bersyukur. Muslimin muslimah yang dirahmati Allah sekalian, semoga pada malam ini kita akan menyambung kembali perbincangan kita di dalam kitab Penawar Bagi Hati. Kita masih lagi berada pada bab yang kelima, iaitu pada menyatakan fikir dan kasih. Dan kita sampai kita jauhi muka surat 45. Dan kita sampai nombor bagian nombor 1, 2, 3, 4, 5, 6, nombor 7. Bagian yang ketujuh adalah bermula pada ayat itu. Sebelum daripada itu kita telah melihat awal daripada sudut bagaimana Nabi SAW sendiri, bagaimana dalam erti kata keinginan harta tersebut, maka Nabi mengajar kepada kita daripada sudut apa yang didoa oleh Nabi SAW, iaitu Allahumma ja'al ridha ali Muhammadin di dunia kafafan, iaitu wahai Tuhan, jadikanlah olehmu akan rezeki keluarga Nabi SAW barang yang tiada ada ia berlebih daripada Muhammad. Maka kalau kita tengok di sini, Nabi sendiri bahasa mudahnya dia tidak meminta berlebih-lebih daripada ada sekadar ada perkara yang memerlukan ataupun memadai. Itu di antara dari panduan yang telah dinyatakan oleh Nabi SAW. Kemudian kita sambung pada yang pada ayat nombor 7 tersebut, bermula kadar hajat itu bersalah-salahan dia dengan sebab bersalahan-salahan kelakuan manusia. Tetapi yang dipuji kadar yang kuat dia mengerjakan ibadah dengan sebabnya. Ada pun yang lebih daripada kadar memadai, maka ada padanya 3 kebinasaan. Okay. Maka disebut di sini, dan pada sudut kadar hajat ni, apa kadar yang kata cukup ni apa? Maka dia kata kat sini, ialah satu perkara yang saling bersalahan melihat kepada individu tersebut. Orang keperluan dia tak sama, sehingga keperluan dia dalam untuk dia mengurus kehidupan. Maka kali itu disebut di sini bersalahan di antara manusia satu manusia dengan manusia yang lain. Akan tetapi yang dipuji kadar yang kuat dia mengerjakan ibadah dengan sebabnya. Maka ada pun yang dipuji dekat situ ialah dengan adanya serta itu, tapi dalam masa yang sama ibadahnya pun kuat. Jadi maknanya walaupun harta yang banyak, tapi ibadahnya juga banyak dalam melaksanakan sesuatu bentuk ibadah. Kemudian dia kata kat sini, ada pun yang lebih daripada kadar memadai, maka ada padanya 3 kebinasaan. Kat sini dia nak bagi faham pada kita, andai kata dia lebih daripada kadar
memadai bagi dia, maka di sana dia tak sebut rosak, dia tak sebut binasa. Tetapi ada 3 bahaya yang menanti. Jadi itu sebab kita baca kitab tasawuf ni, dia bukan sekadar nak cerita pada kita ni benda, tapi dia tolong siap cerita kat kita dekat depan tu ada pakar. Bahasa mudahnya gitu. Nak bagi kita nampak kan. Dia tak kan. Dia sebut yang ni tak boleh, yang ni tak boleh. Tapi kalau kamu pergi lebih depan, dekat depan tu ada pangkap yang tak menanti. Maknanya disuruh kita untuk berhati-hati. Andai kata apabila kita melebihi tahap memadai, maka bersedia untuk hadapi pangkap tersebut. Supaya apa? Pertama, jangan masuk dalam pangkap. Maka apa di antara kebinasaannya? Yang pertama, iaitu menyeru kepada maksiat. Menyeru kepada maksiat ni apa? Menyeru maksiat ni bukan sekadar meropak, mencuri. Menyeru maksiat ni lah daripada sudut yang melalaikan kita daripada Allah Ta'ala. Maka itu namanya maksiat. Kita jangan faham kata maksiat ni tak sembahyang maksiat. Itu salah satu daripada maksiat. Maksiat ni apa saja perkara yang melalaikan kita daripada Allah Ta'ala, nama dia maksiat. Apa saja yang melalaikan kita daripada Allah Ta'ala, kata para ulama, maksiat. Cuma kita nak ambil pandangan para ulama dalam meletakkan satu benda tu nampak macam tinggi lah. Kalau kita orang ustaz, ambil kita dekat dosa apa? Ya, memang kita dosa. Kenapa kita tak nak mengaku kita berdosa ataupun kita selalu melakukan kemaksiatan? Kenapa kita tak rasa kita melakukan kemaksiatan? Kerana kita rasa bahawa kita telah pun berjaya untuk melakukan sesuatu perkara kebaikan. Sedangkan kebaikan yang kita lakukan itu terlalu sedikit. Maka kerana itulah bila kita mendalami ilmu, lagi dalam kita mengaji, lagi banyak nampak salah kita. Lagi banyak lagi kita dengar perkara-perkara yang berkaitan dengan agama, lagi banyak benda yang kita nak betul. Maka itulah antara kepentingan ilmu. Kepentingan ilmu. Jadi dia kata kat situ, yang pertama menyeru dia kepada maksiat. Maka bahawasanya orang yang kaya lebih kuasa akan mengerjakan maksiat daripada orang yang miskin. Betul? Ada kalanya harta yang ada itu boleh menjadi alat dan memudahkan dia untuk melakukan maksiat berbanding dengan orang miskin. Orang miskin ni, walaupun katalah hajat, dia nak buat maksiat, memang boleh. Tapi bila dia nak buat maksiat, apabila dia melibatkan harta, kat situ tertahan maksiat dia, tertangguh maksiat dia nak buat. Tapi dia tak boleh nak buat pasal apa? Dia tak ada sebab untuk menjayakan maksiat dia. Sebab dia tertahan daripada harta. Tapi kalau orang kaya, dia nak buat maksiat boleh tak? Boleh tak? Dia ada upaya nak buat. Dia ada alat untuk melancarkan, untuk menjayakan kemaksiatan dia. Kat situ pun kita boleh nampak tadi dia kan. Jadi oleh kerana itu dia kata, orang kaya ni daripada sudut bila dia memiliki harta, daya upaya dia untuk melakukan maksiat dia lebih tinggi daripada orang miskin seandainya dia ingin melakukan maksiat. Itu maksud dia. Dan setengah daripada memelihara daripada maksiat itu bahawa tiada kuasa engkau mengerjakannya. Jadi dia kata di sini, daripada setengah perkara memelihara diri daripada melakukan maksiat ialah tiada kuasa engkau mengerjakannya. Jadi daripada sudut kita ni nak salah satu perkara yang nak menyekat kita supaya kita tidak mampu untuk melakukan maksiat, maka salah satu perkara disebut apabila kita tak ada daya dan upaya nak melakukan benda tersebut, maka itu halangan yang kita boleh buat dalam diri kita. Dan sabar pada ketika puasa itu lebih sukar daripada sabar pada ketika lemah. Jadi nak bagi faham ni, tingkatan sabar kita ketika kita puasa melakukan maksiat itu lebih tinggi daripada ketika sabar pada ketika kita lemah. Itu sebab semua pahala yang diletakkan tinggi ialah pahala ketika mampu untuk melakukan tetapi dia mengelak daripada perkara tersebut. Maka itu semua mempunyai nilai pahala yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Macam kita tengok dalam bab sedekah. Apa sedekah yang paling afdal? Sedekah yang paling tinggi. Sedekah yang paling tinggi ialah sedekah sesuatu perkara yang kita juga berhajat pada dia. Susah. Kita selalu bagi ke orang, kita tak tahu lah. Atau mari kita tak pakai, kita bagi ke orang je.
Betul juga sedekah. Tapi sedekah tu tak duduk ranking pertama. Sedekah tu duduk dalam ranking sebab bawah daripada yang pertama tadi. Sebab pasal apa? Sebab nilai ketika diberi itu, nilai itu besar. Nilai itu berapa tinggi. Sebab dia sendiri perlu. Tapi dia boleh bagi ke orang. Itu sebab sedekah ni kata para ulama ialah sedekah ketika kita berkuasa atas dia. Ada orang dia sedekah, contoh dia tak wakaf tanah tu, tanah wakaf ni, tanah wakaf. Tapi nak tengok time dia wakaf tanah dia tu, waktu tu dia kuasa ke dia lemah, ataupun dia terlantar. Tanah-tanah tu aku wakaf, tanah ni aku wakaf. Dalam keadaan dia mensedekahkan harta, dalam keadaan dia lemah, ya Allah Ta'ala terima pahala sedekah dia. Bukan tak terima, tapi dia tak duduk pada level pertama. Level pertama tadi apa? Dia sedekahkan harta dia ketika dia kuasa. Dia tengah sihat segala-segala. Tanah tu aku wakaf, tanah tu aku wakaf, tanah tu aku wakaf. Sebab apa? Sebab kalau andai kata dia sihat ketika itu, belum tentu dia mampu untuk sedekah. Kita kata para ulama ada beza. Maka begitulah juga dengan perkara menahan diri daripada melakukan maksiat. Di saat kita tak mampu buat, contoh, memang tak boleh nak buat, kita tak ada alat nak menjayakan maksiat kita tersebut, maka ketika itu, memanglah kita meninggalkan maksiat. Tapi meninggalkan maksiat kita ketika itu bukan kerana kita takut pada Allah Ta'ala, tapi kita tak boleh nak buat. Tapi bagi orang yang berpuasa, dia boleh buat benda tersebut, tapi dia tak nak buat. Dia menahan diri dia. Maka kerana itu disebut sabar pada ketika puasa itu lebih sukar daripada sabar ketika lemah. Yang kedua, bahawa menyeru ia kepada bersedap-sedap dengan segala yang harus dan halal. Kebinasaan yang kedua apa? Dan bila membanyakkan harta ni, apa benda yang jadi banyak? Kesedapan yang banyak. Tak boleh ke kita nak bersedap? Boleh, tapi bersedap ni kalau lebih baik. Sedap memanglah sifat manusia ni nak tahu. Sedap, seronok, rehat, apa lagi? Apa hak jenis nama sedap ni semua manusia suka. Hak ni lah nafsu suka. Kita ngaji yang betul-betul nak berkenal. Ciri nafsu, ni lah yang kata nafsu suka ni benda ni. Nak lawan benda ni, tu yang susah. Kita dah bela dia punya lama, tiba-tiba kita nak sikit tengkuk dia, kita ni ikut aku. Oh, dia lawan kita balik. Nak cerita. Maka kita kata kat situ, bila harta itu melebihi daripada apa yang memadai, maka menyeru kepada bersedap-sedap dengan segala yang harus dan halal. Sedangkan hak yang dia nak bersedap-sedap itu bukan haram pun, memang betul dia. Boleh tak? Hukum fiqah boleh, tak ada masalah. Betul. Tapi cerita dia tetap dalam bahaya. Bila dia melazimi dalam keadaan sentiasa bersedap-sedap, ataupun apa perkara yang nama dia daripada sudut berehat-rehat, dia akan membawa kepada satu perkara apa? Dia akan membawa satu perkara yang akan melalaikan dia daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia akan bawa benda tu. Sebab kalau kita tengok bahasa mudah lah, kita nak tengok sedap tak sedap. Tidur ni sedap. Walaupun pergi pagi, tapi kalau buat ikon sedap. Sedap. Sedap pun tidur sejuk. Beza lah nak bangun cabaran ketika kita pasang kipas dengan cabaran ketika kita pasang ikon. Itu cabaran. Bukan salah ikon. Jangan untuk cabut balik lah. Balik cabut ikon tak. Ikon tak salah. Hak kita masalah. Kat situ nak tahu. Macam tu lah juga dengan bersedap-sedap dalam makanan. Kalau dah biasa sedap, agak-agak tiba-tiba tak ada makan nak rupa. Beza dengan orang yang memang makan sekadar makan, apa pun dia makan. Nampak? Dekat situ pun kita nampak dah jurang dia. Tambah kalau dia memang sebati dalam kehidupan. Oh, susah tu. Takkan nak makan ni dia. Nampak? Dia akan jadi lah. Mula dia tidak mensyukuri. Lagi dia akan jadi. Dia akan bawa. Benda tu dia akan buka lagi. Itu yang disebut sebagai kebinasaan. Dan apabila adalah badannya biasa bersedap-sedap, nescaya tiada kuasa dia meninggalkannya. Dah benda seronok, benda sedap, kan susah nak tinggal. Benda kita pun tahu. Dah biasa, kalau kau sedap, kalau tidur biasa dengan ekor, tiba-tiba tak ada ekor, macam nak ubur. Tak boleh tidur, panas. Nampak? Tak sudah. Itu bukan bab tidur. Ini nanti tempat lain, bab makan, bab jalan, bab apa semua. Biasa senang. Dah biasa senang. Tiba-tiba susah macam mana keadaan? Tak boleh nampak.
Ya. Sedangkan dalam agama ni banyaknya disiplin yang kita terpaksa laku diri kita untuk jadi musuh. Nak bangun tengah malam, susah. Nak puasa, makan sedap. Nak suruh puasa, Allah Akbar. Lain boleh lagi suruh puasa ni nak Allah. Memang apa? Kita nak berlawan dengan apa yang telah menjadi kebiasaan untuk mengajak nafsu kita ni untuk tunduk kepada perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang kata mujahadah. Itu yang dikata nama jihad. Bila sebut nama jihad ni memang peperangan, berperang kita. Kita perang siapa ni? Perang dengan nafsu. Bukan dengan orang lain, perang dengan diri sendiri. Kita. Kemudian dan nescaya bersangatan kasihnya akan harta. Jadi sudah tak sanggup berpisah dengan kesenangan, maka sudah pasti tak sanggup kehilangan harta. Sebab kalau hilang harta, hilanglah nikmat kesenangan. Nampak tu? Tu yang kata dia kait tu, dia berkait. Benda tu nampak macam elok je. Oh tak apa, kita ni kaya ni memang bagus. Memang betul. Tapi kamu jaga elok. Kadang-kala harta ni dia akan menipu daya kamu. Dia macam ni syaitan. Dia nak kacau kita, kata guru saya. Syaitan ni di waktu dia nak kacau kita, dia tak kacau pada semua tempat. Ada tempat yang tunggu untuk kacau kita. Waktu kita jalan lurus elok, dia tak kacau kita. Jalan. Semangat, jalan. Tapi bila lurus, kat depan ada seekor. Kat seekor tu dia tunggu nak dekat kita. Dia tengoklah kita tu siapa. Kalau orang kaya dengan cara kaya, kalau orang susah dengan cara susah, dia akan bawa kod mana pun kerja dia macam mana nak jatuhkan kita dalam bagaimana kita nak menghadapkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu kata guru saya dulu buat contohlah kata orang dulu kan. Guru kata gini, elok ngaji pondok, elok ngaji lama dah 10 tahun, dah 20 tahun ngaji pondok. Waktu ngaji ni okey pun balik kampung. Waktu ngaji tak ada cabaran apa, duduk pondok ngaji semua habis kitab, ngaji balik kampung. Balik kampung, kawan ni pun bukan orang senang mana pun. Ni ujian awak tak senang. Elok balik kampung kamu, budak-budak lah kemai ngaji, 20 tahun dah, orang anak 3-4 orang dah. Kamu apa anak pun tak ada. Budak-budak lah bagi adik ngaji pula, tolong mak buat benda rumah. Nampak? Kat ngaji sekolah ni main kat sekolah tu, tak. Memanglah orang hak cakap, tapi orang hak cucuk dia daripada siapa? No. Setan itu. Agak-agak boleh lagi lah. Tiba tu bincang. Kawan tu anak 3 lah, aku anak kahwin budak ni, anak ni dah lama susah. Adik lagi nak ngaji. Dia halangan. Tak, dia potong. Kalau yang kaya ni buat style lain pula. Kalau orang yang ngaji dari tu kaya, dia nak kacau style tu. Dia kalau dia guna model tu, tak elok lah dia guna model lain pula. Setan kan guna model betul juga lama dah ngaji ni, baiklah kahwin. Contoh kata, memanglah kahwin tu salah satu daripada sunnah. Tapi cerita dia pun mana pun dia akan teruskan. Maka begitulah tipu daya syaitan. Bagaimana dia nak memasakkan itu, sebab dia akan kacau kita mengikut tahap kita. Contoh macam ni lah bahasa mudahnya. Yang tuan-tuan kaki surau ni, takkan syaitan nak tarik dia masuk disko, tak pernah sabar. Tarik masuk disko tak masuk ni, mana boleh. Dia akan sesatkan kita dalam keadaan kita beragama. Itu yang lebih. Kalau haji ni memang tarik tu bagi tarik kaki pergi disko dia apa, itu memang kerja dia dah. Tapi kalau haji ni datang surau ni nak tarik pergi disko, tak pernah sabar. Ni lepas dah kepala takkan nak tarik, tak masuk ni. Jadi macam mana nak masuk ni? Masuk melalui agama. Disesatkan kita dalam ibadah. Allah. Kita baca pun, ya Allah, sampai tangan ni dengan kacau kita. Dia kan kacau. Dia sesatkan kita dalam ibadah. Sebab kata para ulama, berapa ramai di kalangan kita yang sesat dalam ibadah yang kita lakukan. Tak buat ibadah ni sesat lagi, ya Allah. Ya Allah. Ulama kata sesat. Antara apa tanda kesesat? Kita rasa bagus dah kita di orang ibadah. Rasa bagus dah ni. Jadilah aku boleh itu lah. Rasa bagus tu dah. Setiap dia. Kenapa kita tak boleh rasa bagus? Betul, memang Allah Ta'ala bagi. Tetapi bukan rasa bagus itu untuk disandarkan kepada diri, tetapi mengembalikan balik rasa puji dan rasa syukur yang kita boleh melakukan ibadah ini kerana limpah dan kemuliaan daripada Allah Ta'ala. Itu yang betul.
Tapi bukan tengok kerja kita. Kalau aku bagi boleh kata surau, boleh kata haji, okey ya. Tak apa lagi. Masa masuk juga tu. Masa masuk juga. Oh, betul boleh tak? Masa berjali juga tu. Allahu Akbar. Cepat kena gitu kan. Setan tipu gitu kan. Setan tipu. Dia pusing kita tu tipu kan. Itu kata dia. Itu kata dia setan. Licik kan tu. Licik. Jadi itu sebab kata kalau kita baca ni, sudah baca kitab berapa kali lah saya baca ni. Dan makin baca makin licik. Ada dia betul-betul tak pada kan. Sebab kita baca kitab ni nak muhasabah diri kita. Tak tingkat kali. Itu sebab tuan-tuan, kata para ulama, kita ni dalam melakukan ibadah ni kadang-kadang asas apabila kita tidak memahami macam mana nak mengabdikan diri kepada Allah Ta'ala, itulah dalam melakukan ibadah itu tersesat kita. Hak kita semayang ni, hak puasa ni, sesat lagi kita. Apa kata orang? Itu sebab ulama tak tahu dia membahagikan ibadah apa ni kepada lima peringkat ibadah. Yang pertama disebut ada orang yang melakukan ibadah kerana apa? Yang pertama kerana dia mengharapkan syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Ada yang pertama sebab dia nak syurga. Perbahasan ni tuan-tuan faham dulu. Bukan tak sah ibadah, tapi tak sempurna lagi ibadah. Kita nak bicara sekarang, nak bicara hati ini. Bukan kata kita nak tengok bawah. Kita duduk bawah ni, nak tengok macam mana rupanya nama ibadah. Yang kita sebut ibadah. Yang kita sebut hamba Allah. Kita faham tak boleh? Adakah selama ni kita hanya sebut saja hamba Allah Ta'ala, tapi perlakuan kita dan ibadah kita langsung tidak melambangkan bahawa kita ni hamba kepada Allah Ta'ala. Itulah kita tengok kan. Kata ulama, kenapa tak sempurna? Kata para ulama, macam mana nak sempurna? Dia seolah-olah kamu ni buat satu benda, kamu paksa Tuhan bayar. Kamu buat satu benda, kamu paksa Tuhan bayar, ataupun kamu paksa Tuhan beli barang yang kamu nak jual. Tak pernah sama. Siapa kamu nak paksa Tuhan? Nampak? Ulama kata, siapa kamu nak paksa Tuhan untuk beli jualan kamu? Kata para ulama, bayangkan, andai kata kalau Tuhan tak buat syurga, agak kamu ibadah. Kalau Tuhan aku tak ada buat syurga, agak kamu nak ibadah pada aku. Bila tentu buat ibadah kan. Kalau ini title dia akan jadi penyakit. Yang kedua, ada orang yang beribadah kepada Allah Ta'ala kerana takut akan neraka Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dia buat ibadah kata, tak boleh kita sembahyang, orang tu neraka. Betul lah, memang Allah Ta'ala sebut itu. Balasan yang Allah Ta'ala sediakan neraka Allah Ta'ala. Tapi kata para ulama, tak sempurna lagi. Kenapa tak sempurna? Kata para ulama, andai katalah Allah Ta'ala istiham, aku musnahkan neraka. Agak-agak macam mana buat? Agak-agak kamu masih lagi nak beribadah ataupun bagaimana? Goyanglah. Tuhan kata aku musnah lah. Habis dah neraka, tutup. Musnah. Aku tak buat dah neraka. Agak-agak kau nak ibadah ke tak? Belum tentu kita buat ibadah. Kata para ulama. Yang ketiga, kata para ulama, ada orang yang melakukan ibadah kerana dia rasa tertekan dan terpaksa. Masa itu sembahyang, Tuhan sembahyang. Dia rasa satu tekanan dalam diri. Sebab bila dia sembahyang, lega kalau sembahyang. Guru saya cukup marah dulu. Yang kamu rasa lega tu dia, selama ni kamu tertekan penuh dalam sembahyang kan? Kadang-kadang kita biasa kan, lega sembahyang. Seronok kan? Tapi cerita ni kalau sebut lega tu, maknanya kita dah erti kata nampak bahasa tu macam cantik, tapi rupanya dia macam baru melepas mengeluh. Oh lega. Yang selama ni kamu pernah sebut, maknanya kamu tak rasa pun ibadah tu penghambaan. Kamu rasa itu satu keterpaksaan yang kamu kena buat. Ulama kata tak sebut, sebab kamu rasa terpaksa. Kamu tak boleh. Dari segi hakikatnya, kalau faham apa, kamu tak boleh rasa pun terpaksa. Kenapa? Sebab tu yang sedia kamu. Kita kerja lama-lama kan, mula-mula terpaksa kan. Tu kan, rela. Memang rela lah, nak buat. Kau kata tak nak, orang balik 10 malam, putih hari ni. Tak guna suku apa ni. Bulan begitu lah, kerja buat. Itu boleh kan, sama manusia. Betul? Tapi buat tu. Tapi cerita Allah Ta'ala ni lebih daripada tu. Kata para ulama tak sempurna juga. Andai kata masih lagi rasa tertekan. Yang keempat,
Dia beribadah kepada Allah Ta'ala kerana dia nak redha Allah Ta'ala. Ulama kata juga masih belum sempurna. Tu dia. Kita kata baca-baca redha ni habis sempurna lah. Tak sempurna lagi kata para ulama. Pula dah. Detik macam ni. Baca-baca tu kan Allah Akbar. Jauh ni jalan ni. Kenapa ulama kata tak sempurna? Dia seolah-olah hamba ini, dia buat satu ibadah, dia nak Tuhan redha ke dia, dengan makna dia nak Tuhan ataupun paksa Allah Ta'ala untuk redha pada dia. Kata para ulama, siapa kamu untuk paksa Tuhan redha pada kamu? Katalah hari kiamat esok, ada depan Allah Ta'ala, Tuhan kata aku tak redha kamu. Apa kata dia? Kalau Tuhan kata aku tak redha kamu, dah kamu ada dunia tu, kamu nak redha aku kan? Tuhan kata hari ni aku tak redha kamu. Kenapa? Nak berontak. Kamu nak melompat. Tak puas hati. Nampak? Kat situ lama nak bagi kita jelas. Dalam bab ni tuan-tuan kena faham betul. Maksud dekat sini tidak sempurna. Bukan tak sah ibadah. Sebab dalam semua ibadah yang kita buat, dia tidak ada benda lain melainkan dilakukan ibadah itu semata-mata kepada Allah Ta'ala. Dalam persoalan nak minta, tak salah nak minta surga. Dalam persoalan minta, tak salah nak minta jauh daripada neraka. Ada faham itu kan? Itu sebab Nabi ajar kepada kita. Bila nak minta syurga, no, minta syurga yang paling tinggi Nabi ajar kita. Nabi tak main-main kata kamu minta syurga bawah jadi ya. Padahal kamu pada kata kamu ni hak syurga bawah. Nabi tak kata gitu. Nabi tahulah kata umat Nabi. Tapi Nabi kata apabila kamu memohon kepada Allah Ta'ala tentang syurga Allah Ta'ala, maka minta syurga yang paling tinggi. Dan nanti berapa? Kemudian Nabi suruh minta. Pasal apa? Dalam soal minta, tak ada masalah. Minta setinggi mana kamu tak berdoa. Tapi dalam bab ibadah, kamu tak boleh campur benda lain. Melainkan hanya semata-mata kepada Allah Ta'ala. Jadi bila kita tengok 4 benda tadi, benda 4 tadi tu dia seolah bercampur selain daripada Allah Ta'ala. Itu sebab yang kata ulama kata, tak sempurna. Memanglah syurga Allah Ta'ala buat, neraka Allah Ta'ala buat, kefarduan Allah Ta'ala yang wajibkan. Memang keredaan Allah Ta'ala ini kita cari. Tapi cerita kat situ, semua benda tu anda kata masuk lagi, dia masih ada lagi selain daripada Allah Ta'ala. Itu sebab kata para ulama, macam mana ibadah seorang hamba itu, ulama nukilkan satu kisah bagaimana seorang pemuda yang di zaman salafus salih, yang dia mencari seorang guru dalam nak mendalami ilmu agama. So, untuk dia datang daripada jauh, berguru dengan seorang guru di Mekah Al-Mukarramah. Jauh perjalanan pemuda ni bersungguh-sungguh di dalam mendalami ilmu sehingga dia dapat bertemu dengan guru tersebut. Yang guru ni diduduk kat mana? Di atas puncak bukit duduk tempat ibadah. Maka dia jumpa, maka ketika itu dia beritahu hasrat dia, wahai guru, aku ni datang daripada jauh, tak ada kepentingan lain melainkan aku ni nak mendalami ilmu agama. Aku nak jadi murid kepada. Maka kata guru ni boleh tapi belajar ni bukan senang. Boleh kamu sambung? Rasa mudah. Dia kata aku datang jauh lagi. Boleh sambung? Takkan ngaji tak boleh sambung? Sedap Ngaji ni bukan macam jahat. Ngaji ni macam-macam benda. Kesabaran tu penting dalam benda tu. Maka dalam kisah tersebut diceritakan. Kisah ni kita boleh nak tengok macam mana yang kata nama ibadah hak benar. Dan bawa cerita ni kita boleh nampak macam mana rupa ibadah. Maka pemuda ni sampai pada waktu zuhur. Bila sembahyang, bila masuk, habis ketika sembang apa semua, tiba-tiba azan zuhur. Maka bila masuk dia waktu zuhur, guru dia kata, sembahyang. Lepas tu kita sembahyang. Anak pemuda ni tak bagus betul guru ni. Azan dia selalu kan, tak tangguh-tangguh lah. Betul yang guru. Macam ni yang guru cari ni, betul tak? Betul yang sembahyang, tak tangguh-tangguh lah. Azan bangun sembahyang. Maka ketika guru ni menjadi imam, sebelum dia mengangkat takbir, maka pemuda yang nak jadi nak murid di belakang, jadi makmum, dengar guru ni sebut apa? Wahai Tuhan, redhakanlah aku. Dia mahu masuk itulah. Kemudian bertakbir, Allahu Akbar. Anak murid pun angkat takbir. Cuma ditakdirkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Murid ni oleh kerana keikhlasan dia, kesungguhan dia, betul-betul nak cari guru pun, Allah Taala buka satu pemandangan pada dia. Pemandangan ni bukan pada semua orang. Allah Ta'ala buka hijab pandangan dia. Kita ni mata kita ni tuan, Allah Ta'ala tutup hijab kita. Kita nampak benda yang mana ni. Tapi kalau Tuhan, Allah Ta'ala angkat ni tuan, habis semua kita nampak, tak tahu kita boleh hidup ke tak. Maka
Lebih baik Tuhan tutup Tuhan buka, saya tengok macam sila dia gitu sila tak apa. Tapi kita usahakan air siapa pula. Nampak? Dia tak lawak tu dia. Bukan hak kita. Tapi di sisi orang soleh ni benda tu biasa. Sebab mereka bukan kita bukan matu, bawah pada matu. Kalau buka tu gila dia. Apa dia memang gila dia. Ada banyak kisah kalau baca tentang kitab ni. Pandangan kita, pendengaran kita pun tak ada tutup. Kalau Tuhan buka ni tuan-tuan, hak yang suara orang pun tak akan dengar. Tambah suara makhluk semua nak dengar. Macam mana muka nak tidur? Tidur tak boleh. Jadi Tuhan tutup ni, tutup pendengaran kita tutup. Ketika Allah Ta'ala buka hijab dia, apa benda yang nampak? Dia nampak dan dengar. Dia nampak malaikat yang ada di langit dan dia dengar suara malaikat. Apa yang dia nampak dan apa yang dengar? Malaikat yang kat langit ni ketika terkurur dia akan takbir Allahu Akbar. Malaikat kat langit ni dia tengok malaikat ni kata kat tubuh dia, Tuhan tak reta kamu, Tuhan marah kamu, Tuhan murka kamu. Nak murid ni lah, mana orang kata dia ni orang alim ni soleh. Sampai habis bayang. Elok habis bayang, dia pun malu Allah ni, silap ni bukan guru ni, sesat ni tu guru. Dia pun buat alasan macam mana nak lari. Dia pun buat alasan bagi tahu guru dia, kena balik dulu lah. Dia tu ada buka, kena alasan macam mana nak. Orang kata apa, nak ngelak dah betul-betul. Tak jadi ni malaikat apa orang tahu. Orang ni Tuhan marah ni. Apa sembang guru dia tak apalah. Main asal dulu. Main asal apa sama lah. Angkat takbir itulah suara, itulah gambar nampak. Udah kata. Sampai asal nak balik, guru kata dah gelap. Esoklah balik. Maghrib pun sama, Isya pun sama. Maghrib pun sama, Isya pun sama. Sehinggalah pada waktu subuh ketika dia menjadi makmum kepada guru dia, maka ketika itulah baru dia dapat lihat malaikat dengan suara yang menyatakan sesungguhnya Tuhan telah redha kepada, Tuhan sayang kepada, sesungguhnya kamu memang orang yang soleh. Maka habis subuh, habis semua selesai apa semua, maka kata guru dia, bolehlah kamu nak balik Habis hidup serah pagi ni senang nak berjalan, rasa mudah gitu. Lama kata bunga ni tak jadi Pulang dah. Yang tadi kamu daripada Zohor nak balik, aku tahan kamu asal Isya apa semua, sampai subuh aku subuh balik, aku tak nak balik. Dia pun madu Allah. Maka kata guru dia, cuba cerita, apa yang kamu lihat dan apa yang kamu dengar. Aku tahu ni rupanya Tok Guru. Bila Tok Guru dia tanya, bila Tok Guru dia beritahu, tanya dia, apa yang kamu lihat dan apa yang kamu dengar, maka ketika itulah dia beritahu, wahai guru, sebenarnya Ustaz aku semayang daripada Zuhur belakang kamu sampai Isya. Itulah aku tengok malaikat, dan malaikat beritahu itulah perkataan dia daripada Zuhur sampai Isya, yang menyebabkan aku rasa silap aku dalam hidup. Maka kata guru ni kepada pemuda tersebut, wahai pemuda, gambaran dan suara yang telah kau lihat itu, gambaran yang kau lihat dan suara yang kau dengar tu, di sisi aku telah mendengarnya selama 40 tahun. Aku dengar benda tu 40 tahun. Kau baru dengar 4 kali. Aku ni sepanjang ibadah ni 40 tahun, itulah suara aku dengar, itulah gambaran yang aku dengar. Waktu aku sembahyang, itulah Tuhan tak beritahu, Tuhan bawa kamu, Tuhan muka. Tapi kata guru ni kepada pemuda tersebut, tapi apakan daya, kerana aku adalah hamba kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan aku tidak memiliki banyak Tuhan. Aku hanya ada satu Tuhan, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Sama ada dia suka ataupun dia marah pada aku, dia redha pada aku ataupun dia murka kepada aku, maka tidak ada jalan lain melainkan aku akan tetap sujud kepada dia, dan aku tidak akan berputus asa. Jadi dengan cerita ni kita boleh nampak tu dia rukun ibadah. Kita kalau dengar sekali tu rasa tak tahu jadi mana. Aku lama dah sembahyang 20-30 tahun. Macam tu gambaran tak boleh sembahyang hancur. Cerita pada kita tentang macam mana sebenarnya ibadah. Nak bagi faham selama ni ibadah kita duduk kat mana rupanya. Kita rupanya selama ni seolah macam
Walaupun tak nampak paksa, tapi kita rasa kita nak buat ibadah bela Tuhan tu. Nak doa tu, minta Tuhan bayar cash tu. Ibarat doa kadang-kadang tepuk je tu. Dia tu mudahnya dia dengan ibadah ni. Maknanya kita ada kepentingan lain lagi. Belum sampai tahap macam mana ketaatan seorang hamba itu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu cerita jalan yang betul. Bukan untuk melemahkan semangat tuan-tuan ubat, tak. Nak bagi motivasi pada kita supaya kita ni tak rasa sedap dan seronok dalam keadaan kita ni buat ibadah. Itu benda nak bagi rasa tak selesa. Dengan ketidakselesaan itulah kita akan bergerak sambil ilmu lagi kuat ibadah, sambil ilmu lagi kuat ibadah. Nak menggerakkan kita. Kalau selagi mana kita ni tak gerak, kita rasa bagus dah. Selagi itulah kita nak melihat macam mana ibadah orang-orang yang soleh ni. Semua ni kita boleh mencontohi macam ni ibadah. Dalam setiap kali bila kita nak buat ibadah, antara benda yang kita nak ingat ialah macam mana nak melakukan ibadah ini tidak ada kerana lain melainkan kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Itu tujuan utama. Bukan nak bagi patah semangat. Jadi hancur kita tak ada masa dah, bukan. Jalan tu Tuhan tak pernah tutup. Jalan untuk sampai pada Allah Ta'ala Tuhan tak pernah tutup. Cuma sejauh mana kita usul nak cari jalan tu. Maka itu sebab salah satu daripada jalan kita nak menghadapi kepada Allah Ta'ala dengan kita bagi kita ni tujuan tu bagi kita tak seronok. Sebenarnya kan jangan perangai ada bab seronok lagi tak ni. Tak ada benda yang seronok lagi tak ni. Semua yang mensesarakan. Semua ni Allah tak ada ke sikit. Memang tak ada. Itulah lama dah kan. Kata kita ni penat saja. Asyik-asyik kena atas kepala. Asyik-asyik kena atas kepala. Saya ni baca kita dah berapa kali. Semua tiap-tiap kali macam kena ketuk kepala. Tak apa lah baca hadap. Salah betul. Itu je kaedah dia. Kita apabila kita mampu nak hadap diri kita dengan kitab ni, kita menang satu benda. Menang tu dengan mana apa? Menang nak lawan hawa nafsu. Biar nafsu boleh dengar benda ni. Walaupun kita tak boleh buat semua. Memang kita baca sekali kau boleh buat semua. Bahkan kita nak ambil intipati lagi. Ini rupanya perjalanan. Ini rupanya kehidupan. Ini rupanya macam ujian. Ini tipu daya rupanya. Mana kat situ kita nampak macam ni bentuk perjalanan kita dalam mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian dia kata tadi apa? Yang ketiga, bahawa melalaikan dia daripada zikrullah. Bila melebihkan harta, tu benda yang akan berlaku tuan-tuan. Lalai. Lalai ni maksud ingat. Sedangkan tujuan utama kita dijadikan untuk sentiasa ingat akan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu sebab dalam mukasaf ni, bila kita mengaji, antara benda utama yang diajar oleh masyayikh, oleh para guru kepada murid dia lah, macam mana cari jalan untuk sentiasa nak ingat akan Allah Ta'ala. Maka salah satu daripada jalan yang ditunjukkan oleh mereka, cara nak ingat Allah Ta'ala dengan menyebut. Itu sebab kalau kita tengok dalam disiplin ilmu yang disebut sebagai tariqah. Mana-mana tariqah sekalipun tuan-tuan, asal dalam dia berjalan, dia ada zikir dia yang khusus. Dia mesti ada zikir dia khusus. Tak ada tariqah yang tak ada zikir. Kalau kata tuan-tuan, saya ada jumpa tariqah tapi tak ada zikir, itu bukan tariqah tu. Itu tak tahu lah benda. Mesti. Sebab itu asas. Di ibarat itu ubat yang mesti dimakan oleh murid. Murid dia mesti ada ubat, tu guru dia bagi ubat. Tapi ubat untuk dia apa? Sebab oleh kerana ubat untuk merawat rohani tak sama macam ubat untuk merawat fizikal. Maka ubat kepada rohani juga bersifat rohani, iaitu zikrullah. Dilatih untuk sebut adalah untuk menjadi kebiasaan, supaya dengan sebut itu nanti dia boleh capai kepada tahap untuk ingat. Itu tujuan utama. Tujuan utama dia banyak sebut. Dengan sebut itu boleh melahirkan rasa ingatnya dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau orang bahasa mudah, hari-hari sebut. Kadang-kadang mungkin ada keadaan. Hari-hari disebut. Ingat tak? Boleh ingat. Maka begitulah juga disiplin kita. Macam mana cara kita nak ingat Allah Ta'ala? Dengan menyebut, dengan berzikir. Sebab kalau kita tengok dalam amalan kehidupan kita ni tuan-tuan, Nabi SAW mengajar kita macam mana cara nak ingat Allah Ta'ala ni pada semua keadaan. Cuma kadang-kadang kita pandang benda tu macam kecil. Tapi itulah sebenarnya pintu
yang nak boleh sentiasa kita untuk ingat akan Allah Ta'ala. Daripada kita bangun tidur sampai tidur pula, tuan cari mana ada ruang kosong yang Nabi nak ajar kita untuk ingat Allah Ta'ala. Bangun tidur, puji Allah Ta'ala. Alhamdulillahilladzi ahya. Segala puji bagi Allah Ta'ala yang menghidupkan aku setelah mematikan aku. Malam tu tidur tu mati seketika. Tapi Tuhan masih hidupkan kamu, boleh bangun dan menyawa pada pagi. Jalan, masuk tandas doa, keluar tandas doa. Tengok cermin doa, pakai baju doa. Jalan doa, masuk masjid doa, keluar masjid doa. Boleh. Makan doa, naik kenderaan doa. Berjalan, berdata ada doa dia. Menurun ada doa dia. Semua keadaan mengajar kita untuk ingat Allah Ta'ala. Selain daripada zikir-zikir yang khusus daripada Nabi. Subhanallah 33, Alhamdulillah 33, Allahu Akbar 33. Zikir itu nombor 3. Belum lagi zikir-zikir yang disebut oleh Nabi SAW yang mengandungi kelebihan yang besar. Itu sebab kalau kita tengok banyak amalan zikir ni nampak macam simple, tapi dia punya pahala, ya Allah, besar dia. Okey, hadis Nabi sebut kalimatani khafifatani 'ala lisan, saqilatani 'ala mizan, habibatani ila rahman. Dan Nabi SAW ada dua perkataan yang ringan pada sebutan. Saqilatani 'ala mizan, tapi berat pada timbangan Allah Ta'ala. Dan Tuhan sayang kepada orang yang menyebutnya. Dua perkataan dia simple. Tapi cerita dia berat pada timbangan Allah Ta'ala. Ingat pada sebutan kita, Tuhan sayang kepada orang yang menyebutnya. Apa dia? Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah bil azim. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah bil azim. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah bil azim. Makin banyak kita sebut, makin banyak Tuhan sayang kepada kita. Makin banyak kita sebut, makin berat timbangan kita esok dengan zikir tersebut. Itu sebab Nabi banyak mengkhabarkan kepada kita tentang amalan zikir, tetapi membawa manfaat yang begitu besar. Itulah kata Nabi SAW, man qala subhanallah wa bihamdihi. Dan siapa yang menyebut subhanallah wa bihamdihi fi kulli yaumin mi'ata marrah. Siapa sebut subhanallah wa bihamdihi 100 kali setiap hari. Benda subhanallah wa bihamdihi ni kalau kita buat 100 tu 5 minit dia dapat. Tapi ceritanya macam mana nak display kan? Tu lah. Tu sebab adanya ilmu tasawuf, dalam tasawuf adanya tarifah itu adalah untuk mendisplaykan diri. Itu sebab nak berjaya ni tuan-tuan, asal dia display. Jangan kata kat akhirat, dunia pun gitu. Betul? Ada tak orang yang tak display kat dunia ni dia? Ni jam tak pernah tepat, berjaya? Tak ada. Limpuk lah orang tu. Janji pukul 10, pukul 12 pun datang. Kaya Ustaz. Hilang projek saja orang lari. Tak ada. Mesti dia akan ada display dalam diri dia. Kenapa dia boleh berjaya? Mana tu orang tak ada display dalam dunia dia boleh berjaya? Kalaulah dunia memerlukan display, tambah kita nak jual akhirat, maka sudah pasti memerlukan lebih-lebih lagi daripada display. Sebab display kita nak tepat waktu, nak semayang, nak tepat waktu. Display tu. Itu display dia dalam nak menghadap diri pada Allah Ta'ala. Display kita dalam bab dari bahasa mudahnya untuk mengingati Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Zikrullah. Masa tu sebab ada masa. Kalau kita tengok balik dalam amalan-amalan Nabi tinggalkan kepada kita, ada dua masa yang Nabi berikan penekanan. Pertama subuh, yang kedua asar. Masa ni Nabi ajar kita sebab doa, memperbarui doa pada subuh dan memperbarui pula kali kedua ketika asar ataupun maghrib. Dua masa. Sebab masa ni masa berubah. Itu kata guru saya. Sebenarnya masa tu adalah masa makan ubat. Masa mesti makan ubat. Kita niatin daripada dia makan. Subuh, alik-alik sibuk pagi nak pergi kerja ataupun yang malam lain lagi subuh. Bila dah doa. Petang, kelang kabut, sibuk urusan tu ni, lebur juga. Dua-dua lebur. Apa pun tak ada. Tapi dua masa ni, kalau contoh kita baca dalam hadis pagi dengan subuh ni, Nabi bagi ingat betul. Ni bukan masa nak main. Masa ni ada yang kamu kena disiplin dengan dia. Ada doa-doa yang kamu nak baca. Bahasa mudah ni daripada sudut bagaimana nak melatih diri kamu.
Sebab dalam hidup kita ni tuan-tuan, fasa mudah ni, begitulah juga dengan doa-doa yang bersifat pendidik yang Nabi SAW tinggalkan kepada kita, pendidik. Kita ni hidup di dunia yang sangat berbahaya. Tiba-tiba kita hidup dengan melengkap. Bahasa mudahnya, tak ada pendidik. Oh, hebat sungguh kita lah. Pasal apa? Ni nak ganggu kita ni macam-macam hala ni. Bukan depan, belakang, tak nampak ni semua nak kacau kita ni. Kacau untuk apa ni? Supaya kamu tak adab ni kepada Allah Ta'ala. Manusia kacau cara manusia, setan cara setan, nafsu cara nafsu. Sedangkan Nabi dah ajar pada kita tentang pendidik. Bagaimana kamu kena dinding diri kamu. Itu ini nak kebal ya. Boleh tak? Kalau tak lut ya. Nak dinding jangan lut ni. Orang ni tak saja. Jangan tembok tak lut. Hantu tak. Kalau kata guru saya, pelik manusia ni. Dia nak kebal satu benda yang pasti hancur. Ni, total ni. Tak putih lah. Mana tak putih ni? Masuk kubur hancur. Patutnya kamu nak kebal apa? Nak cari kebal ni, iman ni nak beri kebal. Sebab iman ni takkan hancur. Kalau lah kamu gila kebal, Sayyidina Umar lagi kebal pada kamu betul. Sayyidina Umar tu patut lagi kebal pada kamu. Tapi kerana sahabat faham, nak kebal ni bukan sifat jasad. Sebab jasad ni masuk tanah hancur. Sifat dia itu jasad. Tapi benda yang kita hancur apa? Nak kebal iman. Itu benda yang patut kita jaga dan kebaikan iman. Jadi, tapi tinggalkan kita doa-doa, zikir-zikir yang khususnya untuk apa? Untuk umat Nabi. Ni alat, ni senjata yang mesti kamu guna pakai dalam nak jalan hidup di atas muka bumi. Kamu tak ada alat ni, macam mana kamu nak berjalan? Macam mana kamu nak perang? Macam mana kamu nak selamat? Kena serang. Macam mana kamu nak buat? Kamu tak ada alat apa-apa. Maka kali itu Nabi menceritakan kepada kita semua benda tersebut. Sebab kalau kita tengok bahasa mudah, kenapa tidur? Nabi sebut dalam satu hadis sahih nyatakan Nabi sebut tidur bagi baca 3 10 ma'udatan ni. Qul a'udzu binas, qul a'udzu bil falaq. Qul huwallahu ahad. Baca pada apa? Bahkan dalam hadis yang itu Nabi tiup pada tapak tangan dan Nabi sapu pada seluruh anggota. Apa isyarat? Apa isyarat ni? Sebab nak bagi faham pada kita, nama musuh ni dia takkan pernah berenggang dengan kita atau tidur sekalipun, dia akan kacau kita. Maka tak ada siapa hak yang boleh jaga kamu melainkan Allah Ta'ala. Maka minta pertolongan daripada Allah Ta'ala waktu kamu tidur. Ini pantang letak kepala so dia ada lalu pun letak pada tak ada langsung nak doa. Tidur bangun jum bini pasal apa bang? 5 kejauh. Padan tak? Udah belum 5 kejauh. Mana 5 datang dia tu. Nampak macam main kan? Tapi cerita dia apa? Memang buat kacau. Kan letih tu. Itu tak berlari tapi belum. Rumah tu. Padahal mimpi. Siapa yang main? Ada itu yang Nabi kata. Adanya pendidik. Nak jaga kamu waktu tidur tak ada siapa jaga. Setan akan kacau kamu waktu malam pun kamu tidur. Dia akan kacau. Nampak? Ini benda-benda yang mungkin kita, bukan mungkin, yang memang selalunya kita pandang remeh. Sedangkan dalam agama Nabi memberikan pemberatan yang amat sangat dalam bab kita mendidik diri itu. Itu belum dengan kejahatan manusia yang nampak tak nampak. Sebab Nabi suruh kita baca setiap kali lepas sembahyang 3 qul huwallahu ahad, fil falaq, qul huwallahu ahad. Komplit, package sempurna dalam tafsir pendidik. Tak ada pendidik yang lebih hebat melainkan 3 surah. Itu bila tanya orang pendidik apa bagus apa ni? Qul bil falaq, qul huwallahu ahad. Tak ada hal lain lah. Ilaha illallah. Hak ni tak ada siapa hak boleh buat. Kamu nak ngamal hak lain, tu pula. Tapi cerita dia hak ni daripada Nabi. Ni Al-Quran. Hak ni tak ada siapa hak boleh. Tidak ada seampuh dan sehebat pendidik melainkan 3 surah ni. Nak kata apa? Nabi macam mana? Oh, dia nak cari hak panjang-panjang yang surah-surah. Dia ni tak kelas kan? Nak pergi kelas habis. Kita kelas tak kelas. Dia nak pergi faham pada kita tentang benda yang simple, benda yang mudah, itu pun kita tak amat. Sedangkan itulah rahsia dalam kita nak berjalan. 3 surah ni melambangkan semua. Yang pertama surah An-Nas, daripada sudut kacau bilau manusia, was-was daripada syaitan. Surah bil falaq menceritakan kejahatan gabungan di antara manusia dan syaitan ataupun jin dalam bab sihir, benda yang kita tak nampak. Dalam hidup ini kita tak tahu benda yang berlaku dalam hidup. Macam-macam jenis benda pun tak tahu.
itu masuk ke sana pergi sini. Kita jadi mengharap apa dia. Sedangkan Nabi ajar bila kita masuk tempat baru ada doa. Masuk ini ada ni doa. Udah Nabi nak ajar doa. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas sami'ul alim. Doa tu apa tu? Doa minta wahai Tuhan. Tidak ada sesuatu yang boleh memudaratkan. No, atas mau bawa. Nampak tu? Nak kata tasir apa? Tasir besar. Pendinding besar tu. Kan? Sehingga kata Nabi sebut siapa yang baca 3 kali pagi. Dan saya tak akan kena apa-apa sekarang mudarat. Sehingga tak baca petang, malam dia tak akan kena. Dia sebut 3 kali pagi, 3 kali petang. Dan disebut lagi apabila kamu masuk mana-mana tempat yang baru, maka hendaklah kamu minta lindung pertolongan daripada Allah Ta'ala. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Ni tambah-tambah dalam suasana macam ni. Ini bolehlah praktik, bukanlah sebab pasal corona pun nak buat. Tapi tak apalah, kita dapat ilmu ni. Pasal apa? Memang tak ada siapa boleh jaga kita. Tuan-tuan nampak corona, tuan-tuan nampak COVID. Kalau nampak senang kan, ni tak nampak COVID ni. Tuan-tuan pergi masuk ke kantor, blok. Siapa nak boleh jaga? Tak ada siapa boleh jaga kita dengan Allah Ta'ala. Maka kata Nabi, mana-mana orang yang masuk pada satu tempat yang baru, lalu dia baca doa tersebut, tidak ada mudarat yang akan menimpa dia sehingga dia keluar. Nak tunjukkan banyaknya berdinding yang Nabi ajar pada kita. Bagi faham. Jadi bila tanpa pendinding tu jalan kita buat ibadah. Kadang-kadang ibadah dan tak was-was. Dalam ibadah kan buat sebab dia tidak didinding. Maka mana mungkin makanan itu dia perlu didinding. Mesti kita dinding diri kita. Dinding daripada segala hasutan-hasutan. Dinding daripada bisikan-bisikan. Maka semua benda itu telah diajar oleh Nabi SAW. Itu saya kata Allah sekalian. InsyaAllah nanti kita akan sambung sambungan dia. Kemudian pada memeliharanya. InsyaAllah pada perbincangan yang akan datang. Moga-moga apa yang kita bincangkan ini sedikit banyak mampu untuk beri manfaat bersama. Yang paling penting mampu untuk menggerakkan jiwa sahabat kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan perkara yang paling penting la ta'su min rahmatillah. Jangan berputus asa daripada rahmat Allah Taala. Selagi ayat dikandung badan, kita tak ada istilah terlewat dan terlambat. Tak ada istilah terlambat, tidak ada istilah terlewat. Selagi Allah Ta'ala masih lagi memberikan nyawa kepada kita, kita mempunyai ruang yang besar untuk kita balik dan kembali kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, untuk kita mohon ampunan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Selagi Allah Ta'ala bagi nyawa, kita punya peluang yang cukup besar untuk minta ampun, untuk memperbetul-betulkan kembali salah dan silap. Karena Allah Subhanahu Wa Ta'ala sentiasa menerima ampunan dan taubat daripada hamba-hambanya yang ingin kembali kepadanya. Moga-moga Allah Ta'ala golongkan kita di kalangan hamba-hambanya yang sentiasa mendapat ampunan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan untuk yang terakhir ni tuan-tuan, marilah kita sama-sama di saat kita diuji oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan ujian-ujian yang besar ini, mari sama-sama kita memperbanyakkan istighfar. Sama-sama kita ajar isteri kita, ajar anak kita memperbanyakkan istighfar. Pada dengan astaghfirullahaladzim itu pada dengan pasal apa? Sebab salah satu daripada musibah ini berlaku juga disebabkan dengan dosa-dosa kita. Kita kena iktiraf. Jangan muka pasal aku, pasal ada dosa kita, ada sahab kita. Maka sama-sama kita minta ampun kepada Allah Ta'ala. Moga-moga dengan Allah Ta'ala ampunkan dosa ni, Allah Ta'ala akan angkat musibah. Yang kedua dengan memperbanyakkan selawat.